إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على هذا النبي الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه غر الميامين ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون فقال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, melakukan segala suruhannya dan meninggalkan segala tegahannya. Mudah-mudahan kita beroleh kebahagiaan hakiki di dunia dan di akhirat. Sidang jamaah yang dirahmati, tarikh 16 September 1963 adalah detik bersejarah yang menyaksikan penyatuan persekutuan Tanah Melayu bersama Sabah, Sarawak dan Singapura. Melalui perjanjian penubuhan persekutuan Malaysia yang ditandatangani pada 9 Julai 1963, maka terbentuklah negara Malaysia. Ini adalah peristiwa besar buat kita yang termaktub dalam lembaran sejarah negara. Islam mementingkan persaudaraan. Islam mementingkan perpaduan dan kasih sayang bagi menjamin kesejahteraan dan keadilan umat sejagat tanpa mengira bangsa dan warna kulit. Inilah perkara yang menjadi asas pembentukan negara Malaysia. Hayati firmanullah Subhanahu wa taala dalam suratul An'am ayat 165 yang dibacakan tadi, yang bermaksud, dan dialah Allah yang menjadikan kamu khalifah di bumi dan meninggikan setengah kamu atas setengahnya kepada yang lain beberapa darjat, kerana dia hendak menguji pada apa yang dikurniakannya kepada kamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat azab siksanya, dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Perkara ini tidak menjadi perkara yang jauh daripada apa yang diasaskan, yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam penubuhan sebuah negara yang mempunyai berbilang agama, yang mempunyai dalam bilangan agama itu mempunyai musuh yang sangat ketat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkara ini digambarkan oleh seorang tokoh di kalangan agamawan Yahudi di Madinah. Tatkala kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh pun pada akhirnya dia masuk dan memeluk Islam bersama dengan baginda, seorang sahabil jalil yang terkenal, yaitu Sayyiduna Abdullah ibn Salam radhiyallahu anhu. Tatkala Abdullah bin Salam masih lagi menganut agama Yahudi, kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah ketika itu digambarkan sebagai satu sambutan yang cukup meriah, dan semua manusia hadir, sama ada di kalangan orang yang beragama Islam, Yahudi maupun Kristian, ingin melihat siapa yang hadir dan akan menubuhkan kerajaan di Madinah, jemputan hasil daripada orang-orang Madinah ketika itu. Abdullah bin Salam menyatakan, falamma tabayyantu wajhah, tatkala aku melihat dan jelas kepadaku wajahnya, araftu anna wajhahu laysa bikadzabin, tidak terpancar pada wajah dia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
tanda-tanda pembohongan ataupun manusia yang kuat berbohong. Fakana awwala syai'in sami'tuhu takallama bihi an qal, dan perkataan yang pertama diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang didengari oleh Abdullah bin Salam adalah ucapan baginda, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Kerana menyedari di situ tidak hanya sekadar ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman, tetapi pembangunan pembentukan negara Madinah hasil daripada kesatuan berbagai agama, daripada kabilah-kabilah yang berbeza sungguh pun di dalam bangsa Arab yang satu. Nabi memberikan ucapan dan memanggil kepada seluruh daripada kemanusiaan yang ada ketika itu di Madinah. Ya ayuhan nas, afshus salam. Sebarkan salam dan sebarkanlah keselamatan, kesejahteraan antara kita. Kerana tidak mungkin di dalam sebuah negara, di atas apa ideologi dan juga semangat pembinaan negara itu, sekiranya rakyat tidak merasai keselamatan, maka itu tidak akan memberikan manfaat kepada apa sekalipun, sama ada daripada bidang sosial, bidang ekonomi ataupun pengamalan agama. Maka sebab itu perkataan pertama yang disebutkan Nabi melangkaui daripada mana-mana tuntutan agama, sama ada ia berunsur yang terlalu islamik ataupun tidak, kerana yang dikongsi bersama mana-mana agama, afshus salam wa at'imut ta'am, sebarkan kesejahteraan, berikan makan. Kerana itu apabila manusia yang masih lagi kebuluran, tatkala kita ingin menyampaikan agama, ia tidak akan sampai di kefahaman pemikiran mereka. Kerana mereka perlukan survival kehidupan. Maka dalam pembangunan pembinaan negara yang diasaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, ingatan pertama adalah menjamin keselamatan dan kesejahteraan, menjamin makanan kepada rakyat, wasilul arham, sambungkan tali persaudaraan, wasallu bil laili wan nasu niyam, yang mana nanti engkau akan bangkit dan bangkitlah kamu salat di waktu malam tatkala manusia tidur, tadkhulul jannata bisalam, dan engkau akan masuk ke dalam syurga dalam keadaan yang sejahtera. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh al-Imam Tirmizi ini senantiasa menjadi kekuatan dan panduan kepada mana-mana kerajaan yang ingin membina negara di atas apa sahaja jenama yang dilakukan, sama ada ianya berpaksikan kepada Islam, sama ada ia berpaksikan kepada mana-mana ideologi yang berbeza. Ini adalah perkara yang mesti dijamin bagi seluruh daripada penduduk di dalam sesebuah negara. Oleh yang demikian, dalam usaha kita membentuk sebuah masyarakat sejahtera khususnya di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan, marilah kita berusaha menjayakan beberapa aspek penting yang mesti diutamakan oleh semua warga wilayah persekutuan. Pertama, aspek agama melalui pemerkasaan institusi masjid dan surau yang bukan hanya tertumpu kepada ibadah khusus semata-mata, tetapi turut diperluaskan peranan dan fungsinya serta menepati kehendak semua peringkat umur. Dan retorik ini tidak hanya sekadar ulangan daripada satu masa kepada satu masa, tetapi pemerkasaan itu mestilah berkesan dan berjalan, dan bukan slogan yang diulang-ulang untuk menyedapkan halua telinga mana-mana pembuat keputusan. Kedua, aspek sosial yang melalui penguatkuasaan undang-undang dan peraturan ke arah menjadikan komuniti masyarakat berada dalam keadaan selamat dan sejahtera. Ketiga, aspek pendidikan di setiap peringkat pengajian sekolah dan pengajian tinggi yang bukan sahaja menekankan tahap akademik, tetapi turut mengambil kira nilai akhlak, etika dan moral. Keempat, aspek ekonomi melalui peningkatan taraf ekonomi masyarakat dalam pelbagai sektor, di samping meningkatkan peluang pekerjaan kepada masyarakat dalam usaha menjamin masa hadapan yang lebih stabil. Kelima, aspek kepimpinan melalui sikap yang ditunjukkan oleh para pemimpin setempat yang dapat memberikan inspirasi kepada masyarakat. Pemimpin bukan sahaja menjadi ketua,
tetapi turut menjadi pembimbing masyarakat di samping senantiasa mengamalkan sikap adil dan saksama. Kerana itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah gagal mengingatkan para pemimpin dalam membuat keputusan. Satu ataupun dua keputusannya bukan sahaja memberikan kesan terhadap satu ataupun dua orang, tetapi boleh menjangkau kepada ratusan ribu jutaan manusia. Kerana itu tatkala Abu Dzar Al-Ghifari dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, tatkala Abu Dzar melihat rakan-rakan ataupun sahabat yang lain diberikan jawatan dan tanggungjawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menguruskan, dan beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kenapa peluang itu tidak diberikan kepadanya dan memberikan isyarat kepada Nabi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya Abu Dzar, innaka la dha'if wa innaha al-aman. Wahai Abu Dzar, bahawa engkau adalah yang tidak mampu dan dhaif di dalam melakukan pengurusan, sedangkan ia adalah aman. Wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadama. Sedangkan itu adalah suatu penyesalan dan juga azab di hari akhirat. Illa man akhadhaha bihaqqiha, melainkan mereka yang mengambil tanggungjawab itu dengan hak dan kebenaran, wa addal ladzi alaihi fiha, dan menunaikan segala tanggungjawab yang telah diberikan di atas jawatan tersebut. Keenam, aspek pembangunan seiring perkembangan teknologi semasa. Islam tidak menolak kemajuan, bahkan ia memberikan panduan kepada manusia bagaimana mengurus kepesatan teknologi melalui pengamalan syariat yang betul. Pembangunan dan perkembangan teknologi mestilah seiring dalam memastikan kesejahteraan masyarakat dapat dipenuhi dalam mendepani cabaran dunia tanpa sempadan ini. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah, bersempena dengan sambutan Hari Malaysia pada tahun ini, marilah bersama kita terus memperkukuh jalinan persaudaraan dan perpaduan demi kesejahteraan hidup dalam sebuah masyarakat Malaysia yang maju, moden dan punyai adab yang tinggi. Ingatlah, kita adalah rakyat Malaysia dan warga wilayah persekutuan yang bertanggungjawab untuk menjaga dan memelihara kedaulatan tanah air yang tercinta ini. Marilah bersama kita hayati firman-Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau syaa'a Allahu laja'alahum ummatan wahidah walakin yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi wadh-dhalimuna ma lahum min waliyyin wala nasir. Maksudnya, dan jika Allah menghendaki, tentu Dia menjadikan mereka satu umat yang bersatu dalam agama Allah yang satu. Akan tetapi Allah tidak merancang yang demikian. Bahkan Dia akan memasukkan sesiapa yang Dia kehendakinya ke dalam rahmat-Nya menurut peraturan yang telah ditetapkan. Dan orang-orang yang zalim tidak ada baginya sesiapa pun yang dapat memberikan perlindungan dan pertolongan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على إمام المرسلين وقدوة الناس أجمعين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة مع المصلين. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah, member menyeru agar para jamaah menghulurkan sedekah jariah kepada tabung-tabung yang disediakan bagi tujuan melaksanakan aktiviti pengimarahan rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Semoga sedekah kita itu dihitung oleh Allah sebagai sebahagian sedekah jariah yang pernah kita lakukan semasa hayat. Wa'lamu أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المقربين، فقال الله تعالى مخبرا وآمرا بالمؤمنين إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن أزواج نبينا المطهرات وعن أهل بيته وقرابته وسائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة مليكنا ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agung As-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah ibni almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah. Wakadzalika ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agung Tunku Haji Aziza Amina Maimuna Iskandariyah binti almarhum Al-Mutawakkil ala Allah Sultan Iskandar Al-Haja. Allahumma atil umrahu مصلحا للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصده لطريق الهدى والرشاد اللهم اجعل ماليزية وسائر بلاد المسلمين طيبة آمنة مطمئنة رخية يا رؤوف بالعباد اللهم اعز الإسلام والمسلمين في كل مكان وحين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين ودمر أعداءك أعداء الدين نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة